Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah hari. Dan antara paparan hari ini, banjir di 5 negeri, lebih 40,000 penduduk masih terjejas. Perdana Menteri mengajak semua pihak mengimarahkan majlis-majlis ilmu seperti program munajat dan juga selawat. Program seumpama itu perlu diterapkan agar masyarakat Islam dapat meningkatkan ilmu dan kefahaman mengenai agama Islam. Sebab itulah saya mengambil peluang untuk meraihkan para habaib dan masyayikh dan untuk bersama dan mengajak rakan-rakan di seluruh negara menjadikan majlis-majlis seperti ini majlis yang segar, biar Malaysia Madani ini berarti semaraknya semangat umat untuk senantiasa berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan menggunakan majlis seperti ini supaya meningkatkan kefahaman dan ilmu kita. Datuk Seri Anwar menyatakannya ketika merasmikan program selawat dan munajat perdana untuk Malaysia di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Walaupun hujan lebat, program tersebut mendapat sambutan kira-kira 10,000 umat Islam sekitar ibu kota. Program bertemakan Mahabbah Rasulullah, asas kejayaan Malaysia Madani itu bertujuan memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW selain memohon keampunan dan kesejahteraan Malaysia. Kerajaan belum membuat keputusan berhubung status kontrak sistem imigresen bersepadu nasional. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu beberapa perkara masih diteliti termasuk melihat kemajuan projek berkenaan. Perkara ini memerlukan penelitian. Sudah tentu sebuah projek yang berskala besar begitu, dia ada beberapa parametersnya sebelum keputusan nak terus atau nak batal. Nak sebut batal ataupun terus mudah, tapi dia mesti ada asasnya. Asas itu mesti berpaksikan kepada apakah kayu ukurnya atau indicators. Beliau menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat agung tahunan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di Ibu Negara. Sebelum ini, sebuah portal melaporkan bahawa Jemaah Menteri telah memutuskan untuk membatalkan projek berkenaan yang diberikan kepada Iris Information Technology Systems yang Berhad yang dikaitkan dengan menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir. 40,089 penduduk terjejas masih berada di 172 pusat pemindahan sementara PPS di 5 negeri dan ia melibatkan 11,375 keluarga di Johor, Pahang, Melaka, Perak dan Sarawak. Menurut portal info bencana JKM, Johor masih merekodkan jumlah penduduk paling tinggi terjejas iaitu 39,646 orang. Mereka kini berlindung di 164 PPS di 4 daerah. Sementara itu, di Pahang pula menyaksikan 169 penduduk daripada 59 keluarga berlindung di 2 PPS. Banjir di Melaka pula semakin pulih apabila 3 PPS masih aktif menempatkan 164 penduduk terjejas daripada 36 keluarga. Di Perak, 1 PPS dihuni 17 penduduk terjejas. 2 PPS dibuka di Sarawak dengan 91 penduduk daripada 18 keluarga terjejas. Baik, memasuki pasca banjir di Johor, hanya 4 daerah masih terjejas iaitu Batu Pahat, Tangkak, Muar dan juga Segamat. Di Segamat, kerja-kerja pembersihan kediaman penduduk mula dilaksanakan dengan bantuan sukarelawan Southern Volunteers. Jadi Nur Akila Arbain meninjau suasana terkini di sana. Silakan Akila.
Baik, terima kasih. Sehingga hari ini, sukarelawan Southern Volunteers antara yang memainkan peranan besar sepanjang banjir yang berlaku di Johor sejak mula banjir dan sehingga kini mereka terlibat dalam kerja-kerja pasca banjir di negeri ini. Dan untuk bercerita lanjut mengenai apa yang mereka lakukan ketika ini, bersama-sama saya ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Sukan Belia dan Sukarelawan Dato' On Jabar. Baik, Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Okey, Dato', kongsikan kepada RTM sehingga hari ini berapa ramai sukarelawan yang sudah terlibat sejak banjir dan kini untuk pasca banjir pula. Okey, dari segi gerak kerja Southern Volunteer di negeri Johor ini, kalau kita lihat dari segi gerak kerja kita adalah terbahagi kepada dua kategori lah. Yang pertama, Southern Volunteer kita terlibat dalam membantu agensi kerajaan yang berkaitan terutama sekali Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pejabat daerah dalam urusan di pusat pemindahan sementara. Dan gerak kerja yang kedua adalah gerak kerja yang sekarang ini kita laksanakan, iaitu membantu kerja-kerja pasca banjir, iaitu dengan melaksanakan kerja-kerja pembersihan rumah-rumah yang memerlukan pertolongan. Okay, jadi berapa ramai sukarelawan itu, Dato'? Okey, lagi segi kategori gerak kerja Southern Volunteer ni, lagi segi pembersihan, kita bagikan kepada dua kategori, iaitu kategori yang pertama yang mana pengurusi Southern Volunteer di daerah-daerah yang dipengurusikan oleh majlis-majlis pembandaran, iaitu mereka akan menggerakkan kumpulan-kumpulan Southern Volunteer di peringkat daerah dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan ini dengan pemantauan penggerak-penggerak Southern Volunteer. Saya boleh anggarkan dari segi bilangan sekarang yang dari segi kerja-kerja pembersihan ini di seluruh daerah dalam negeri Johor ini lebih kurang dalam 2,000 ahli Southern Volunteer telah bergerak membantu dalam melaksanakan kerja-kerja pembersihan ini. Okey, baik, terima kasih banyak Datuk di atas perkongsian itu. Jadi jelaslah peranan mereka ini sangat besar membantu bukan sahaja ketika banjir tetapi juga selepas banjir berlaku, iaitu sewaktu pasca banjir. Baik itu saja dari Segamat Johor untuk ketika ini. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Akila. Baik, hujung minggu dimeriahkan dengan suasana jelajah kita Selangor Penyayang Daerah Petaling 2023 yang padat dengan pelbagai aktiviti dan sesi penerangan inisiatif di Selangor. Ashraf Zuhairi sudah bersedia untuk berkongsi suasana di sana. Silakan Ashraf. Baik, selamat hujung minggu kepada rakan penyampai dan juga kepada penonton saluran berita ATM dan TV1. Sekarang ni saya berada di Padang Permainan Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk jelajah #Kita Selangor Penyayang Daerah Petaling 2023 hari ini. Banyak dengan pengisian cukup menarik. Ada jualan esar rakyat, pertandingan permainan rakyat, pertunjukan magic. Dan kepada peminat tomok, anda kena nantikan persembahan beliau bila-bila masa saja. Sekarang ni saya bersama dengan Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi nak Vespa. Kebetulan dia orang siapkan. Okey. Untuk hari ini, apakah antara aktiviti yang menarik lagi yang menanti pengunjung yang datang ke sini? Alhamdulillah, ini adalah lokasi ke-8 daripada 9 lokasi dan insya-Allah minggu hadapan kita akan selesaikan di Sabak Benam. Jadi sambutan yang sangat baik di kawasan Petaling ini, khususnya di Taman Medan. Dan seperti biasa ada pelbagai program-program termasuk aktiviti jualan dan juga memperkenalkan inisiatif ataupun iltizam Selangor Penyayang. Keseluruhannya ada 43 ke 44 program. Jadi orang boleh sertai beramai-ramai untuk mendapat manfaat daripada inisiatif dan program kerajaan negeri. Okay, baik. Datuk Seri, saya nak tanya, saya difahamkan antara yang menjadi fokus utama adalah skim insurans Selangor atau lebih dikenali sebagai Insan, betul? Dan negeri Selangor ini merupakan negeri pertama yang memperkenalkan skim tersebut kepada rakyat Selangor. Apakah jenis perlindungan lah yang ditawarkan oleh skim Insan ini? Ini adalah insurans am dan bila insurans am ini ia melibatkan kemalangan, cacat kekal dan kehilangan nyawa. Ganti rugi ataupun ganjaran ataupun imbuhan yang diberikan kepada waris adalah sebanyak RM10,000 dan RM1,000 untuk pengebumian. Maknanya itu perlindungan yang telah diberikan daripada yang berumur 30 hari hinggalah yang berumur 80 tahun.
Jadi kita dah galak mendaftarkan. Setakat ni ada lebih kurang 3.6, 3.7 juta dah daftar. Jadi rakyat negeri Selangor ada 6 juta. Kita galakkan untuk lebih ramai mendaftar dalam program ini untuk manfaat kita bersama. Terima kasih kepada Datuk Seri Amirul Syari, Datuk Menteri Besar Selangor sudi bersama dengan kita hari ini. Banyak pameran, banyak aktiviti lagi yang boleh disertai oleh para pengunjung yang datang ke sini. Jadi kepada anda yang berada berdekatan di kawasan berdekatan padang permainan Majlis Bandaraya Petaling Jaya, jom datang memeriahkan suasana jelajah #kita Selangor Penyayang Daerah Petaling 2023. Sekian perkongsian saya dari lokasi, kembali bersama dengan rakan di studio. Baik, terima kasih Ashraf. Setelah 2 tahun menyepi susulan pandemik COVID-19, persembahan tatu sempena sambutan Hari Tentera Darat ke-90 berlangsung lebih meriah dan berbeza. Pelancarannya disempurnakan oleh Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain di dataran Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Persembahan Tatu Tentera Darat merupakan persembahan hiburan yang merangkumi variasi pertunjukan kemahiran dan kepakaran anggotanya secara berkumpulan. Selain itu, ia turut melibatkan konsep perarakan dan keseragaman di antara para anggota tentera. Malam tadi, penonton teruja dengan persembahan pancaragam gabungan tentera darat, tarian perang dan tempur tanpa senjata. Cuaca hujan tidak menghalang orang ramai membanjiri dataran berkenaan walaupun persembahan terpaksa ditangguhkan sejam ekoran cuaca buruk. Dan hari ini program diteruskan dengan Karnival Hari Terbuka Tentera Darat yang memaparkan aset serta info kerjaya Tentera Darat selain pertunjukan kepakaran, demonstrasi serta persembahan hiburan. Saudara, bergelar ibu tunggal bukan sesuatu yang diinginkan oleh wanita. Namun, jika sudah takdir mereka akur kerana kehidupan perlu diteruskan. Biarpun berdepan pelbagai kesulitan berbekalkan kudrat sendiri, ibu tunggal bangkit merubah persepsi skeptikal demi masa depan dan anak yang tercinta. Dan semangat kental ibu tunggal berencana hidup ini dikongsi oleh Maiza Musa Al-Bakri menerusi laporannya. Jangan merasa rendah diri dan usah malu berusaha keluar daripada kemiskinan. Semangat itu dipegang ibu tunggal 3 anak, Mahmuda Mukhdar, yang nekat memulakan perniagaan kecil-kecilan bagi menjana pendapatan keluarga kira-kira 11 tahun lalu. Mesra disapa Huda menumpang gerai pasar malam adiknya dengan menjual kuih samosa sebelum ligat menggali peluang lain. Kena cari market lain. So saya pun buat sampel hantar dekat kedai-kedai goreng pisang. Target sehari tu dalam dapat 5 kedai pun jadilah cakap kan. So dapat 5 kedai tu, lepas tu dapat kat satu kedai tu dia order sekali banyak. Start 200, 500, 1000 sehari. Bila start fokus yang tu, suami pula start sakit. Biarpun dihimpit kesulitan mengurus tempahan ketika kesihatan suami yang tidak menentu suatu masa dahulu, Huda bersyukur kuih samosanya terus mendapat sambutan menggalakkan. Daripada saya pakai kereta Wira buruk, kita boleh beli kereta baru. Kereta apa? Masa tu walaupun second lah, tapi satu pencapaian lah. Tapi arwah tak panjang umur lah. Lepas 3 bulan kita ambil kereta, arwah tak ada. Meninggal. So masa tu anak paling kecil sekali setahun. Tak pandai jalan lagi. Ini daripada setahun. Kehilangan suami bukan pemutus semangat. Sebaliknya berkat kesungguhan, Huda mampu keluar daripada kepompong kesusahan. Apatah lagi, menerusi bantuan pinjaman Tekun Nasional, Huda berpeluang melipat gandakan pendapatannya. Terima kasih sangat-sangat yang tak terhingga sebabnya golongan macam kami ni sangat susah dapat pinjaman daripada bank yang konvensional lah. So dengan adanya Tekun, AIM, memang sangat-sangat membantu sebenarnya untuk golongan macam saya dan juga kawan-kawan saya yang lain. Sebabnya kemudahan yang dia bagi dalam untuk mendapatkan modal dan juga pinjaman ni banyak buatkan kami ni lebih kreatif.
Selain memasarkan produk sejuk beku, Huda turut meneroka peluang bidang lain dengan memanfaatkan hasil tanaman di bawah inisiatif Youth Single Mom diperkenal Universiti Islam Antarabangsa bersama Bank Islam. Pahit akan manis akhirnya dan usaha pastinya membuahkan hasil jika ada ketekunan dan iltizam untuk merubah kehidupan. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Kembali. Bursa Malaysia dijangka meneruskan dagangan secara berhati-hati minggu depan. Pelabur bakal memberi tumpuan kepada data inflasi Amerika Syarikat yang dijadual akan diumumkan pada 14 Mac ini. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata buat masa ini kecenderungan risiko ke arah kadar faedah lebih tinggi oleh Rizab Persekutuan FED Amerika Syarikat. Hala tuju bursa Malaysia akan bergantung kepada data makro Amerika yang akan datang termasuk indeks harga pengguna dan senarai pembayaran gaji bukan ladang. Dua data utama itu akan menentukan sama ada FED kekal dengan kadar kenaikan 25 mata asas atau sebaliknya pada mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka FED yang seterusnya. Beliau menjangkakan penanda aras FBM KLCI berada pada paras 1425 hingga 1450 minggu depan. Sementara itu, perkembangan di Amerika akan turut menentukan prestasi ringgit. Sekiranya FED mengekalkan kenaikan faedah pada kadar semasa, ia mampu memberi sedikit kelegaan kepada ekuiti negara apabila minyak dan komoditi lain meningkat. Jelasnya ringgit mampu diniagakan lebih baik minggu depan antara julat 4.505 hingga 4.535. Syarikat penerbangan Batik Air akan menyediakan penerbangan tambahan membabitkan destinasi domestik bagi menampung permintaan tinggi pada sambutan Aidilfitri kelak. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Kapten Musyafiz Mustafa Bakri berkata penerbangan tambahan ditawarkan untuk perjalanan dari 17 April hingga 2 Mei ini. Sejajar pertambahan itu, 10,000 tiket tambahan dengan tambang tetap akan ditawarkan bagi penerbangan ke Sabah dan Sarawak, manakala 4,000 tiket tambahan disediakan bagi penerbangan domestik di sekitar Semenanjung. Tempahan tiket telah pun dibuka dan bakal berakhir hujung bulan ini. Susulan permintaan yang tinggi, beliau turut menggalakkan orang ramai membuat tempahan awal bagi mengelak kehabisan tiket. Malaysia menyambut baik perjanjian pemulihan hubungan diplomatik antara Kerajaan Arab Saudi dan Iran yang dicapai di Beijing. Kenyataan Menteri Kementerian Luar memaklumkan Malaysia percaya ia merupakan langkah positif dan konstruktif yang akan menyumbang ke arah keamanan, keselamatan dan kestabilan rantau Asia Barat. Jumaat lalu, Arab Saudi dan Iran sepakat mewujudkan semula hubungan selepas bertahun-tahun persengketaan yang telah mengancam kestabilan dan keselamatan di Teluk dan membantu mencetuskan konflik di Timur Tengah dari Yaman ke Syria. Perjanjian itu diuruskan China dan diumumkan selepas 4 hari rundingan yang diadakan di Beijing antara pegawai keselamatan tertinggi kedua-dua negara.
Kadar pesakit yang mendapatkan rawatan akibat pencemaran udara di Thailand kini menghampiri 200,000 orang dan menurut Setiausaha Kementerian Kesihatan Awam Dr. Opas Kan Kawinpong, kes meningkat secara mendadak pada minggu ini daripada 161,839 kepada 196,311 orang. Ia melibatkan masalah pernafasan, jangkitan kulit, keradangan mata dan masalah kardiovaskular. Sejak awal Januari hingga 5 Mac lalu, 1.3 juta penduduk dilaporkan jatuh sakit akibat pencemaran udara di seluruh negara. Paras indeks pencemaran udara dilaporkan lebih tinggi tahun ini berbanding 2022 kerana ketika pandemik COVID-19, pencemaran berkurangan susulan jumlah individu yang melakukan perjalanan juga berkurang. Sementara itu, pengarah Hospital Naporat Rajantani menggesa orang ramai, terutama golongan berisiko, agar mengurangkan aktiviti di kawasan terbuka selain memakai pelitup muka di tempat awam. Sekurang-kurangnya 2 maut dan beribu-ribu orang lagi terpaksa berpindah susulan ribut kuat melanda California, Amerika Syarikat semalam. Ribut turut mengakibatkan benteng di pantai Monterey County pecah. Perkara tersebut disahkan penyelia Monterey County Luis Alio menerusi ciapan Twitternya. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan memaklumkan kawasan itu kekal di bawah amaran banjir sehingga kini. Jumaat lalu, Pengarah Perkhidmatan Kecemasan Negeri Nancy Ward mengumumkan kejadian ribut berkenaan meragut sekurang-kurangnya 2 nyawa. Ribut terbaru itu dijangka mengakibatkan hujan pada paras 23 cm di beberapa kawasan. Di Paharo, Jabatan Bomba dan Pengawal Negara menggunakan drone untuk meninjau kawasan banjir serta memeriksa penduduk yang terkandas di rumah mereka. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden juga telah meluluskan deklarasi kecemasan bagi mempercepatkan bantuan persekutuan. Atlet 400 meter wanita negara Shirin Samson-Vallevo terus mencipta sensasi apabila berjaya mempertahankan pingat emas kejohanan olahraga dalam Dewan NCAA Division 2 di Virginia, Amerika Syarikat. Dan lebih cemerlang, Shirin juga berjaya memperbaiki rekod peribadi apabila mencatat masa 52.27 saat, catatan masa keempat terpantas dalam sejarah NCAA Division 2. Kejohanan kebangsaan ini adalah kejuaraan individu ketiga dalam karier Shirin sejak 2022. Malahan ketika sesi kelayakan, Shirin berjaya mencatat 52.22 saat, menjadikan dirinya prospek terbaik untuk Sukan SEA Kemboja nanti. Shirin turut bersaing dalam acara 4x400 meter dan meraih tempat ketiga. Pada Mac tahun lalu, nama Shirin mula menjadi sebutan apabila dia melebur rekod kebangsaan milik legenda Norasila Muhammad Khalid 54.58 saat yang dilakukan pada 2006 dengan catatan masa 53.79 saat. Shirin yang kini menuntut di Winona State University di Minnesota merupakan anak bongsu kepada bekas bintang olahraga negara Samson Volleyball dan Josephine Mary Singgaraya. Hasrat bergu wanita utama negara Perlitan dan M. Tina melangkah ke final musnah selepas tewas kepada pilihan pertama kejohanan Nami Matsuyama Shiharu Shida dari Jepun pada aksi separuh akhir awal pagi tadi. Dalam kejohanan yang berlangsung di Mulheim itu, pasangan nombor 6 dunia Perli dan Tina terpaksa akur apabila tunduk 22-24, 13-21 dalam tempoh 42 minit. Mengikut rekod pertemuan sebelum ini, Perli Tina yang juga pilihan ketiga kejohanan pernah melakukan perhitungan bersama Nami dan Shiharu sebanyak 7 kali. Namun hanya menewaskan pasangan Jepun itu sekali sahaja, iaitu ketika menjuarai kejohanan terbuka Perancis 2022 pada Oktober tahun lepas. Kini fokus Perli Tina ialah menghadapi saingan All England 2023 yang akan membuka tirai pada 14 Mac ini apabila dijadual bertemu satu lagi pasangan Jepun, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara pada pusingan pertama.
Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Pasukan Hoki Terengganu THT menepati ramalan apabila mempertahankan gelaran juara. Mereka menumpaskan pencabar utama Tenaga Nasional Berhad TNB 3-2 pada perlawanan terakhir di Stadium Hoki Bandaraya Kuala Terengganu. Sepanjang kejuaraan THT yang dibimbing jurulatih Korea Selatan Si Jong Ho berjaya mengumpul 40 mata keseluruhan, hasil 13 kemenangan dan 1 seri. Manakala skuad kendalian bekas pemain kebangsaan Nur Saiful Zaini Nasiruddin iaitu TNB mengutip 34 mata di tangga kedua. Terdahulu tuan rumah yang turun dengan hanya memerlukan keputusan seri untuk mengungguli kejuaraan buntu mencari gol pada suku pertama. Asakan demi asakan, pasukan pelawat mengejutkan THT apabila mencetak gol sulung permainan pada babak kedua menerusi jaringan padang Muhammad Azrai Aizat. Di babak ketiga, THT tampil menyamakan kedudukan hasil ledakan Abdul Khalik Hamirin sebelum gol padang Muhammad Aminuddin menjadikan TNB kembali di depan. Keseronokan pelawat itu tidak kekal lama apabila pakar Flick Jan Jong Yun meledak 2 lagi gol untuk mengesahkan kemenangan tuan rumah. Liga Super 2023. Selepas 4 perlawanan, naib juara musim lalu Terengganu FC akhirnya meraih kemenangan sulung dengan mengatasi PDRM FC 1-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Pada pertemuan itu, kedua pasukan terikat tanpa jaringan di babak pertama. Namun malang bagi The Cops apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas penjaga gol Muhammad Ramdan Abdul Hamid dilayangkan kad merah sebelum rehat. Situasi itu digunakan sepenuhnya oleh TFC yang berjaya meledak gol kemenangan menerusi Sador Kumalatov pada minit ke-76. Kemenangan itu memberi 3 mata pertama buat skuad penyu selepas 4 perlawanan Liga Super musim ini. Skuad kendalian Tomislav Steinbrückner itu juga berjaya naik ke posisi ke-6 Liga dengan 4 mata, manakala PDRM pula di tangga ke-7. Dalam pada itu, aksi Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur City di Stadion Tuanku Abdul Rahman di Paurai pula terpaksa ditangguhkan akibat hujan lebat dan padang yang ditakungi air. Baik, berikut beberapa keputusan perlawanan yang berlangsung malam dan awal pagi tadi. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.